Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang kasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada sesi kali ini dalam kuliah dasar yang bertajuk Islam dan cabaran semasa ini dapat kita bersama-sama untuk kita bincangkan bersama dan juga mendengar pengisian berkenaan dengan tajuk yang dibentangkan ini. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya mulakan topik ini, antara lain dalam ayat yang saya bacakan tadi sebagai mukhadimah dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Apabila disebut ya ayyuhallazina amanu, maksud dia antara lain ialah kita dari segi orang beriman, maksud dia antara lain ialah Allah sedang berbicara dengan kita. Jadi kita kena ambil perhatian, ambil cakna, ambil tahu seperti mana ibu bapa kita memanggil kita. Hai Ahmad, wahai Muhammad, wahai Nurul, wahai Siti dan sebagainya. Mak bapak kita kalau panggil kita ambil perhatian. Ahmad, dan kita dengar apa yang akan diperkatakan oleh ibu bapa kita. Sama juga dengan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa ya ayyuhallazina amanu. Jadi kita kena caknalah sebagai orang beriman. Hal adullukum ala tijaratin. Nakkah kamu aku beritakan tentang satu perniagaan? Nakkah aku offer kepada kamu satu perniagaan yang akan selamatkan kamu daripada azab yang pedih, azabul alim, azab yang pedih. Apa dia cara dia perniagaan dia? Perniagaan dia ialah tu'minuna billah wa rasulihi, iaitu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuanglah pada Allah Taala dengan amwalikum, bi amwalikum, dengan harta dulu, dengan harta yang kita ada, wa anfusikum, dan juga jiwa raga kamu, dengan diri kita. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah, kalau kamu tahu, itulah yang sebaik-baik. Baik, alhamdulillah, kita masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Islam dan cabaran. Mutakhir ini ataupun zaman sekarang ini, sekarang masuk ke tahun 2020, maka banyak cabaran yang berlaku yang kita lihat surrounding ataupun yang berlaku kepada umat Islam sekarang ini. Ya, di seluruh dunia cabaran macam, selain daripada kes COVID-19 ini, wabak yang menimpa, banyak lagi cabaran lain yang menimpa umat Islam. Kalau sebelum kes COVID melanda, kes pembantaian umat Islam di Uyghur oleh kerajaan China, mereka nak menafikan, mereka nak buang Islam daripada jati diri bangsa itu. Ya, ribuan ditangkap, jutaan ditangkap dan sebagainya. Selain itu, banyak lagi pembantaian masyarakat Rohingya oleh Myanmar dan sebagainya. Jadi banyak cabaran. Yang kedua, cabaran yang kita selalu dengar mutakhir ini adalah isu yang diperdebatkan, yang banyak sering kali diperkatakan, iaitu tentang isu kelemahan umat Islam itu sendiri. Apabila orang yang nak membawa Islam akan dihamburkan, akan dicari segala poin untuk menunjukkan kelemahan Islam itu sendiri. Yang ketiga, ya, berbeza kenyataan dan pandangan semasa kini menyebabkan ataupun menunjukkan umat Islam sangat mundur, sangat teruk dan sebagainya. Berbeza dengan ayat yang kita beriman, berbeza dengan apa yang kita difahamkan tentang Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu di atas dan tidak akan ada apa yang paling di atas selainnya. Tetapi benda-benda perkara cabaran ini, situasi ini telah menyebabkan perkara ini dipandang serong, berbeza dengan pandangan yang berlaku nyata.
Kita faham Islam itu bagus, sepatutnya umat Islam bagus. Tapi hari ini mereka memahamkan Islam itu mundur, keganasan dan sebagainya. Jadi itu antara beberapa perkara yang kita nak bincangkan di sini. Kita akan nak masuk ke sini. Baik. Seterusnya saya nak bawa satu ayat Quran dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana 'aradan khariban was safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udan alaihim shuqqah. Kalaulah jalan yang kamu serukan kepada mereka itu, wahai Muhammad, membawa kepada keuntungan dan juga mudah, nescaya kamu akan lihat mudah dan tak berapa jauh, ba'udan alaihim shuqqah, dan tak jauh dekat, maka ramai orang akan ikut kamu. Walakin ba'udan alaihim shuqqah. Tetapi tempat yang kita bawa ini, Islam, jalan yang kita ikut ini, jalan yang banyak berliku-liku cabaran dan jauh sekali. Mengapa ayat ini turun? Adakah ayat ini nak menunjukkan bahawa teruknya janganlah ikut jalan ni? Tidak. Inilah jalan sunnah dan nabi-nabi kita tempuhi. Nabi yang sebaik-baik umat itu pun, sebaik-baik insan yang sebaik-baik ciptaan pun, yang malaikat sanggup turun nak offer, nak bantu Nabi ketika peristiwa Nabi dibaling batu, dicemuh berdarah sebagainya, malaikat turun sedih nak bela Nabi. Orang macam itu pun diuji dengan cabaran-cabaran. Dan kita dengar dan kita para ulama banyak menyatakan bahawa manusia insan yang paling banyak diuji yang dalam cabaran ialah para nabi. Mereka diuji macam-macam. Ya, kita sekarang ni diuji dengan ujian COVID-19 dan juga dalam keadaan kena tak boleh keluar dalam 2 minggu, 14 hari ataupun 3 minggu ke sebulan. Kita dah risau dah. Tapi dalam masa yang sama kita masih lagi boleh makan, boleh berinternet, boleh menggunakan media sosial dan sebagainya, boleh telefon kawan-kawan kita dan sebagainya. Tapi para nabi-nabi dulu, bagaimana Nabi Nuh, macam mana kisah Nabi yang ditelan dalam ikan selama sebulan, seorang diri dan sebagainya. Banyak cabaran lain-lain banyak Nabi. Cabaran-cabaran itu dia dilalui oleh para Nabi. Baik. Seterusnya realiti dalam hadis Nabi disebut oleh hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Disebut hampir tiba di mana umat Islam saling memanggil untuk melawan, umat saling memanggil untuk melawan kalian, sebagaimana orang-orang yang saling memanggil untuk menyantap hidangan. Ayat bahasa Indo sikit saya bacakan dia punya maksud dia. Sudah sampai satu masa nanti ramai orang, umat manusia ni dia akan meratapi umat Islam ni seperti mana orang ramai tengah berkerumun untuk makan. Orang rebut-rebut nak makan, macam tu keadaan dia. Dan salah seorang bertanya kepada Nabi dalam hadis itu sebut, apakah kerana kami sedikit, wahai Rasulullah, umat Islam dikerumuni oleh orang lain, adakah kerana umat Islam sedikit? Jawab Rasulullah SAW, tidak, bahkan kalian hari itu banyak. Kamu tak sikit, kamu banyak, umat Islam banyak, tetapi kamu laksana buih-buih di lautan. Maksudnya tak ada guna, tak ada fungsi. Nampak buih tu penuh, lalu je ombak atau badai, maka hilang buih itu. Baik. Kenapa itu berlaku? Sebab ada beberapa penyakit, iaitu kita akan bincangkan selepas ini. Baik. Seterusnya, apa realiti yang berlaku bila disebut kes-kes tadi, isu yang berkaitan dengan umat Islam di seluruh dunia, cabaran yang berlaku, pandangan orang bukan Islam kepada Islam itu jauh berbeza dengan apa yang Islam ajar dan sebagainya. Kenapa itu berlaku? Realitinya ialah yang pertama, kerana umat Islam sekarang ini dah ramai umat yang mula lupa diri. Mereka lebih sekarang ni bersifat materialistik, nak kepada harta. Kes tadilah, kes yang kita bincangkan dalam hadis tadi, sambungannya ialah kenapa itu berlaku? Kerana ada penyakit wahan. Apa itu wahan? Penyakit wahan ialah penyakit hubud dunia wa karahatul maut. Suka, cinta kepada dunia dan juga takut kepada mati. Jadi masalah ini berlaku kerana umat yang lupa diri dan umat yang bersifat
bersifat materialistik. Mereka inginkan kebenaran. Mereka tak sanggup untuk menderma. Macam ayat yang saya bacakan tadi berkaitan dengan cara untuk selamatkan kita daripada azab pedih, iaitu berjihad dengan harta. Tapi umat Islam sekarang tak nak, kerana hubud dunia. Rasa sayang sangat nak menderma. Rasa rugi sangat kalau nak menderma ataupun nak mengeluarkan harta di jalan Allah SWT. Yang kedua, kenapa itu berlaku? Kerana umat yang kekuatan jiwa yang tak berdaya, tak ada. Kekuatan jasmani dia lebih pada rohani. Ya, apa maksud dia? Maksud dia kekuatan jasmani dia lebih pada rohani. Makanan nak berzat, kehidupan nak bersihat dan sebagainya, tapi dalaman roh, makanan yang perlu ditarbiah itu tidak ada. Baik, yang ketiga, umat sekarang ni banyak umat yang mencontohi hidup gaya barat. Hidup gaya barat sudah menjadi satu kemestian pada setengah umat Islam yang perlu dicontohi. Ya. Dalam Quran sebenarnya sebut, Allah Ta'ala sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang walan tarda, takkan redha selama-lamanya. Walan tarda, takkan redha selama-lamanya orang Nasrani dan juga orang Yahudi kepada umat Islam, melainkan kamu, orang tak angkat Yahudi wala Nasara, hatta, melainkan sehingga tattabi'a millatahum, kamu ikut mereka. Jadi ini menjadi agenda untuk membaratkan. Contoh yang kita berlaku kat Malaysia ni, kalau dulunya ada tulisan Jawi, nak dirumikan, hilanglah. Jawi itu makin hilang, dan anak-anak muda sekarang ni kebanyakan dia tak boleh berbahasa Jawi ataupun tak boleh bertulisan Jawi. Dan paling teruk, ia menjadi satu fobia kepada manusia ataupun rakyat Malaysia ketika ini. Bila saja disebut tentang perjuangan tulisan Jawi, dikatakan ekstremis dan sebagainya. Jadi itu kita perlu lihat, dan kita perlu, inilah realiti yang berlaku sekarang ini. Baik, apakah cabaran-cabarannya? Banyak cabaran-cabaran yang berlaku kepada umat Islam dan kepada Islam itu sendiri. Saya bagi yang kepada tiga. Yang pertama, cabaran umum. Yang kedua, kepada cabaran luaran. Dan yang ketiga, kepada cabaran dalaman. Baik, yang pertama, cabaran umum, iaitu kejahilan umat Islam itu sendiri dan juga kelesuan ulama. Baik, jahil dari segi apa? Tuan-tuan, perempuan, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jahil macam mana? Adakah mereka tak pandai? Padahal sekarang ni statistik menunjukkan ramainya para doktor, para engineer, para cendekiawan, profesor dan juga lecturer sebagainya. Ya. Jahil dari segi akidah juga pemikiran. Ya. Seterusnya, dan juga faktor ini disumbang pula oleh kelesuan para ulama. Adanya ulama adanya ulama al-fulus, ulama yang hanya makan gaji. Ya, mereka berada di title sebegitu kerana mereka belajar, mereka ada degree, mereka ada kepakaran di bidang itu, tetapi digunakan hanya untuk dunia, bekerja, kerjaya sahaja. Tidak ada sifat untuk menegakkan kebenaran. Yang salah dia cakap salah, yang betul dia cakap betul. Tak ada macam tu, kerana dia hanya untuk ambil keadaan yang komplesen untuk diri dia sahaja. Dia tak pening-pening memikirkan hal umat, hal ummah. Tak pening-pening, tak perlu pening-pening berhadapan dengan orang kufar, golongan evangelis dan sebagainya. Mereka hanya jadi ulama yang bisu. Yang kedua, cabaran luaran ataupun cabaran yang ada sekarang ini, iaitu musuh umat Islam itu sendiri. Ramainya golongan evangelis, ramainya golongan kristianisasi dan sebagainya, dan mereka ini tak akan putus asa untuk menjalankan gerak kerja mereka. Mereka juga faham tentang jihad mereka, jihad dalam kurungan mereka. Ada satu kisah yang saya boleh bawa. Mereka menganggap kalau negeri Malaysia ni, negeri Sarawak itu sebagai tempat untuk berdakwah mereka. Jadi ada sahabat saya bercerita, dia ni cikgu yang dihantar ke pedalaman Sarawak. Nak pergi ke satu tempat itu perlu melalui kapal terbang,
kapal terbang, seterusnya mendarat, seterusnya naik bot pula. Setelah naik bot beberapa jam, naik pula four wheel jalan tanah merah dan sampai ke dalam hutan, sampai ke satu perkampungan orang asli. Orang asli. Dalam perkampungan itu ada sekolah, dan bila dia pergi ke sekolah tu memperkenalkan diri, berjumpa dengan anak murid, tiba-tiba dalam ramai-ramai anak murid yang seperti orang pedalaman lah, orang asal di situ, bukan orang asal disebut sana, orang pribumi di sana. Tiba-tiba ada seorang budak Mak Saleh, orang putih lah, anak budak orang putih duduk dalam hutan. Jadi ditanya, dari mana budaknya datang? Rupanya orang ramai bercerita, budak ini datang adalah sebab mak dia. Mak dia ini ialah seorang wanita, gadis daripada Belanda kalau tak silap, di Eropah. Dia sangat faham tentang agama ajaran Kristian, dan dia menganggap jihad dia untuk berdakwah agama dia. Dia sanggup travel seorang-seorang, masuk hutan, pergi ke pedalaman untuk menyebarkan agama Kristian. Dan dia sanggup berkahwin dengan orang tempatan, orang bumi putera di situ, orang pribumi di situ, dan akhirnya telah dapat berjaya mengkristiankan satu kampung dan ada gereja di situ. Jadi sampai tahap itu mereka sanggup buat kerja itu. Jadi apa nak jadi dengan agama kita Islam ni? Sanggupkah tuan-tuan dan puan-puan buat sebegitu? Tinggalkan kemewahan, pergi masuk dalam hutan, pergi cari tempat perkampungan yang orang tak tahu lagi tentang agama, untuk menyebarkan agama Islam itu sendiri. Jadi itu antara lain cabaran kita itu musuh umat Islam. Di sana di Sarawak bukannya sebab mereka terlalu kuat, tapi sebabnya gerakan dakwah, golongan-golongan yang berdakwah ni sangat kurang. NGO dakwah yang nak ajak orang kepada Islam ni sangat kurang. Baik, yang ketiga berkenaan dengan cabaran iaitu pluralisme agama. Sebut pun susah. Ataupun menyamaratakan agama, plural. Menyamaratakan agama dan sebagainya. Ini satu cabaran kepada umat Islam kita sekarang. Sebelum ini ada pula perayaan kongsi raya. Ada pula perayaan-perayaan hanya yang dilihat sebagai perayaan dan menyamakan, dan ini merupakan cabaran kepada anak muda kita dan juga anak-anak kita di masa depan. Apabila mereka menganggap agama semua agama sama saja. Kau dengan agama kau, aku dengan agama kamu. Ya. Sama, kita semua sama. Jadi itu satu cabaran. Baik. Daripada cabaran itu saya nak pecahkan kepada dua pula, iaitu cabaran luaran dan juga cabaran dalaman. Cabaran luaran ialah antara lain yang disebut dalam kelesuan kejahilan umat Islam dan juga pluralisme agama ni, iaitu dari segi akidah dan juga serangan pemikiran. Ya, baik. Cabaran dari segi akidah umat Islam sekarang ini dan juga cabaran serangan pemikiran yang sangat boleh dikatakan makin naik bila kita sebut ataupun dalam keadaan sekarang, antara lain tentang liberal dan sebagainya. Sistem Islam dan di kat Malaysia, mereka mengangkungkan, mereka nak menunjukkan bahawa mereka ini nak bawa Islam dengan cara mereka. Letak nama persatuan mereka Sisters in Islam. Nama sangat baik. Tapi apa yang mereka buat? Macam-macam mereka tentang. Anggota mereka pun tak pakai tudung, tak tutup aurat dan sebagainya. Mereka menentang poligami dan juga macam-macam lah apa yang turunkan oleh Quran dan dianggap kuno. Dan mereka anggap mereka adalah pejuang agama. Ini adalah serangan-serangan pemikiran yang akan meracuni pemikiran anak-anak muda Islam dan juga umat Islam yang ada di keadaan kita sekarang ini, iaitu khususnya di Malaysia. Termasuk ism yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain. Liberalism, Islam liberal, maksud dia tak perlu terlalu jumud. Mereka menuduh orang yang nak bawa Islam dekat dengan Quran itu jumud. Ya. Ada pula sekularism, fahaman sekular yang mana membezakan bab agama dan juga urusan-urusan lain. Ustaz, nak cakap agama, sila pergi surau dan juga masjid. Sini, contohnya sini pejabat. Jadi kita bincang urusan kerja saya. Nak cakap bab agama, pergi surau dan masjid.
Ataupun dalam urusan sukan. Kita kata tutup aurat. Ustaz, cik, nak cakap beragama, sila pergi surau dan juga masjid. Ini padang bola, ini untuk main sukan, tak ada kena-mena dengan agama. Hati-hati ya tuan-tuan dan sekalian, ini antaranya serangan-serangan yang berlaku yang menyebabkan umat Islam keliru dan juga ambil tak tahu, tak kisah tentang urusan agama. Jadi bahaya. Yang kedua, dari segi pelaksanaan syariat. Dalam Quran banyak ayat yang turun yang meminta dan juga menuntut kita, akidah kita menuntut kita untuk kita menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Antara lain ayat yang disebut yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Sebenarnya ada 3 ayat lebih kurang, zalimun, kafirun juga munafiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tak berhukum dengan bima anzalallah, apa yang Allah Taala turunkan, dan mereka itu adalah golongan-golongan orang yang zalim, kafir dan juga munafik yang disebut dalam Quran. Baik. Cabaran dia macam mana kita nak bawa Islam itu sendiri. Apabila pandangan orang tentang agama Islam itu sangat teruk, sangat teruk, sangat rendah, sangat jijik pada Islam, tiba-tiba kita nak bawa tentang hukum syariat Islam, maka orang akan menentang. Orang akan kata ini hukuman kuno dan sebagainya. Jadi ini antara cabaran untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk ustaz-ustaz, bukan untuk para mufti, para ulama. Semua umat Islam, semua orang yang bergerak Islam kena bawa urusan ini. Ya. Terdapat hadis ataupun kata-kata ulama yang berbunyi, man qala ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia adalah da'i, dia adalah pendakwah. Tak perlu nak masuk da'i musim ketiga, pencetus ummah, tak perlu masuk. Anda dah mengucap la ilaha illallah, man qala ilaha illallah, siapa yang ucap saja la ilaha illallah, dia adalah da'i, pendakwah. Okey, baik. Seterusnya, keruntuhan akhlak. Ini luaran akidah, serangan akidah, pelaksanaan syariat yang tak dapat kita laksanakan, dan juga keruntuhan akhlak yang sangat-sangat teruk. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat dan rahmatullahi sekalian, apabila kami di peringkat NGO dan juga masjid-masjid seringkali buat operasi ataupun seringkali buat satu program sambutan Malam Merdeka ke, sambutan Tahun Baru ke, malam-malam itu banyaknya orang, anak muda, remaja kita yang buat maksiat, akhlaknya hilang. Ya, mereka berkapal, minum arak dan sebagainya. Esok pagi banyaknya kondom-kondom yang terbuang dan sebagainya. Itu keruntuhan akhlak yang apabila berlaku sebegitu, ingatlah bala Allah SWT akan turun bala, bukan kena kat mereka saja, akan kena kepada semua kita. Ya. Saya teringat kisah yang baru-baru ni, yang sebelum isu Covid ni, selain isu Uyghur, pembantaian umat Islam di China, yang popular dekat Malaysia ni ialah orang pergi umrah. Siapa pergi umrah? Geng-geng golongan transgender, Nur Sajat dan sebagainya, Muhammad Sajat. Dia pergi, pasport masuk tu tunjuk sebagai lelaki, sampai kat sana berpakaian wanita, solat di tempat solat wanita dan sebagainya. Dia kata tak ada pun bala Allah Ta'ala turun. Dia kata kalau dia salah, kenapa tak dapat hukuman ataupun ujian daripada Allah Ta'ala terus direct. Dan sekarang ni baru kita tahu, kesan ni bukan dia je dapat, seluruh manusia satu dunia kena, iaitu kesan Covid kemungkinan besar itu bala Allah Ta'ala yang turun. Kita semua berdosa tak berdosa, kita tak buat ke benda tu, kita juga bala itu akan tempias dia, kita akan rasa. Baik, itu luaran. Seterusnya, dalaman. Masalah juga cabaran umat Islam sekarang ni, bab dalaman ni kompleks. Dia bab pemahaman dan sebagainya. Kalau dulu kita boleh cakap kesedaran tentang Islam, nak pada Islam tu kurang. Orang hanya fikir macam sekular tadi tu, nak Islam ke tak nak Islam. Tapi sekarang ni cabaran dia lain pula. Adanya orang nak kepada Islam, ramainya orang nak kepada Islam. Kumpulan nasyid timbul, ramai orang nak buat kumpulan nasyid. Orang rock-rock pun nak jadi lagu keislaman sebab boleh jual.
Perbankan dulu tak ada perbankan Islam, sekarang ni orang nak kepada perbankan Islam. Sampai bank-bank nama bank Cina pun, Hong Leong pun nak Hong Leong Islamik, nak buh juga Islamik di belakang. Kerana nampak market dan tujuan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cabarannya ialah apabila ramainya nak kepada Islam ini, cabarannya mula berlaku dalam isu-isu furuk, isu-isu mazhab, perpecahan berlaku. Ya, mereka sibuk perkara khilaf. Perkara ni perkara apa? Perkara yang furuk atau perkara-perkara yang ada orang A kata dia ada hujah dia, orang B kata dia ada hujah dia. Ya, contohnya solat, nak ada baca doa kunut atau tidak, itu pun diperdebatkan. Golongan ini kata boleh, golongan ini tak boleh. Sampai bergaduh macam-macam. Last sekali akhirnya perpecahan umat Islam itu sendiri. Perkara-perkara khilaf, perkara-perkara macam ni kita berlapang dada. Ya, ada disiplin ilmu yang kita boleh, kita perlu ikut. Kalau pendapat A tak setuju pendapat B, ikutlah saluran yang betul. Jangan merugikan umat Islam. Yang kedua, rosaknya kesatuan. Bila berlaku sebegitu, contohnya yang disebut oleh sekarang ini duta khas Malaysia ke Timur Tengah, Tuan Guru Presiden atau PAS, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia pergi ke Iran, dia pergi jumpa yang Syiah dan sebagainya, pergi jumpa orang Arab dan sebagainya Timur Tengah untuk menyatukan umat Islam di sana. Dan juga umat Islam di Malaysia kena tahu benda tu. Jangan kita bergaduh atas perkara-perkara yang direka-reka. Gaduh isu khilaf mazhab, bergaduh isu boleh khunut tak boleh khunut dan sebagainya, berlaku isu Syiah Sunni dan sebagainya. Kenapa itu berlaku? Semua yang berlaku ini, kalau kita nak timbang tara yang paling berat perjuangan, baik musuh paling ketat itu Israel Yahudi, laknatullah. Kita kena semua umat Islam bantu untuk jatuhkan dia. Tetapi yang berlaku, kita bergaduh sama-sama Sunni Syiah lebih teruk daripada nak memerangi Israel Yahudi, laknatullah. Jadi isu itu antara lain isu yang dialihkan. Yang barat berjaya buat, yang barat berjaya menang. Kita sebagai umat Islam, kita kena clear dan juga kita kena pisahkan benda tu. Ya. Jangan cakna, jangan ambil serius, jangan terlalu memikirkan dan juga jangan terlibat dalam perkara itu. Ikutlah para ulama. Kalau kita tak boleh, ilmu kita kurang, kita bergantunglah kepada ulama dan juga orang yang lebih pandai agama dan juga lebih memahami Quran itu sendiri. Baik. Itu cabaran dia. Cabaran umum, ada luaran dan juga ada dalaman. Baik. Seterusnya, kita dah tahu realiti keadaan semasa, cabaran-cabaran dia. Kita masuk ke segmen ketiga, iaitu apakah strategi untuk kita menghadapi cabaran-cabaran ini. Ya. Jawapan mudah tuan-tuan dan puan muslim-muslimat. Paling mudah ialah kembali kepada Islam. Itu paling mudah. Baik. Tapi itu umum lah, semua boleh jawab macam tu. Cuma saya nak cuba bantu tuan-tuan dan puan sekalian macam mana kita nak handle perkara ini. Baik, yang pertama, peranan ibu ayah, mak bapak. Ya. Sangat penting dalam suasana sekarang ini, ibu bapa untuk memberikan perhatian kepada anak. Kena clearkan pemikiran anak. Kalau anak tu dah nampak dah ikut satu benda perkara yang furuk, contohlah terlalu taksub kepada tarikat ataupun taksub pada kumpulan tertentu, maka tenangkan balik. Ya, bagi tahu benda yang betul. Ajar daripada start pada basic. From basic kena tahu, kena clear. Jangan terlalu jump into kumpulan tertentu tanpa asas yang kukuh, maka mereka akan terpesong. Baik. Anak-anak ataupun yang disebutlah hadis, anak ibarat kain putih. Yang mencorakkan yang kepada Yahudi Nasrani ialah ibu bapa. Ibu bapa yang mencorakkan kain itu, anak itu jadi macam mana? Dia nak kepada sekular, nak kepada liberal, nak kepada Yahudi Nasrani dan sebagainya, maka anak-anak itu akan terikut. Anak-anak itulah yang akan meneruskan generasi yang akan datang. Jadi peranan utama yang pertama, shield yang pertama ataupun defense yang pertama antara lain peranan ibu bapa. Okey. Pertama, beri perhatian. Yang kedua, kena menanamkan sikap ambil tahu. Ambil tahu anak kita buat apa. Ambil tahu apa yang berlaku pada anak kita, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tengok, apa yang mereka dengar. Okey, baik. Itu yang pertama.
dalam mendidik. Yang seterusnya yang kedua, peranan keluarga, keseluruhan keluarga itu sendiri, iaitu mewujudkan keluarga yang bahagia. Orang yang keluar, kadang-kadang orang yang ada masalah ni lahir daripada keluarga yang bermasalah. Kalau kita tanya survey dan sebagainya, kenapa kamu jadi macam ni, kenapa macam ni, sebab keluarganya tak ambil tahu, keluarga yang pincang, keluarga yang tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya, keluarga yang nafsi-nafsi. Jadi itu antara lain peranan keluarga kena clear. Yang sebenarnya mewujudkan keharmonian keluarga, supaya anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita hiduplah harmoni dan nak kepada Islam itu sendiri. Yang ketiga, peranan diri kita sendiri. Apa dia peranan kita? Tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat, seperti mana sebut tadi, kembali kepada Islam. Man khala ila Allah fahuwa da'i. Pertama, diri kita kena make sure kita faham. Fardu ain tu kena clear lah. Fardu ain, asas. Fardu ain kena clear, fardu kifayah kena clear, dan juga fiqh, tajuk jihad dan juga fiqh tentang kepentingan untuk kita menegakkan, mempertahankan Islam di muka bumi kita. Di mana bumi dipijak, di situ Islam dijunjung. Jadi itu peranan kita yang pertama, iaitu kita akan dalami ilmu agama, clearkan bab fardu ain, clearkan bab fardu kifayah, dan juga kita kena mendalami gerakan Islam dan juga cara-cara, dan juga kita kena azam dalam diri kita untuk kita pertahankan Islam. Kena ada ilmu. Baik. Yang kedua, persediaan diri kita kena make sure diri kita ini berada dalam kelompok ataupun bersahabat dengan orang yang baik. Ya, kadang-kadang kita tak kuat seorang-seorang. Kadang-kadang kita ibarat lalang macam saya sendiri, bergantung pada kawan. Hadis Nabi sebut, siapa yang berkawan dengan tukang besi akan lekat bau besi. Siapa yang berkawan dengan tukang jual minyak wangi, maka dia akan terpalit bau angin itu. Kalau minyak angin lah, terbau bau minyak angin itu. Jadi siapa yang kita berkawan, golongan apa yang kita berdamping dan sebagainya. Jadi ini perlu kita lihat, perlu kita teliti dalam kita nak menggalas cabaran umat Islam masa kini. Kita kena berada dalam kelompok orang-orang yang baik, orang yang nak kepada kebaikan, orang yang nak memperjuangkan Islam itu sendiri. Boleh ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, peranan diri kita antara lain, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus pengharapan kepada Allah Taala. Dekatkan diri kepada Allah Taala, supaya Allah Taala akan sentiasa jaga kita. Doa selalu, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wal jihad fi sabilik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, sabatkanlah hati kami pada jalan agama kami, dan juga ketaatan kepadamu, dan juga jihad pada jalan agamamu. Dan itu antara lain perkara-perkara segmen Islam dan juga cabaran masa kini yang realitinya sangat mencengkam umat Islam, yang cabarannya bertali arus atas bawah, kiri kanan semua dia. Baki lagi diri kita, macam mana kita berada, dan juga macam mana kita nak tegakkan, nak harungi cabaran yang di luar sana itu. Jadi kita perlu kuat, kita perlu berjamaah, iaitu kena berpasukan to ensure cabaran, obstacle yang kita akan tempuh itu kita dapat lalui bersama. Seorang diri kan, kisah dulu, kisah kat sekolah rendah kan, satu batang lidi dipatahkan senang je orang patahkan. Tapi kalau bagi satu penyapu lidi itu nak dipatahkan sangat susah. Macam tu juga Islam, kalau seorang diri kita akan mudah dipatahkan, mudah dihanyutkan. Kita punya pemikiran juga mudah diracuni. Kita kena berada dalam satu golongan, satu jemaah, satu kumpulan yang make sure semua nak berislam. Bukan kata kita nak kepada fahaman yang jumud, tidak. Tapi kita perlu ada di kalangan golongan-golongan yang in trend, dalam trend yang terkini, tapi tetap pegang pada ajaran Islam yang satu itu. Baik, daripada sekian dulu, mungkin itu saja daripada perkongsian juga perbincangan kita berkenaan dengan Islam dan juga cabaran mengenai izam-izam yang ada. Kita kena perlu hati-hati, pandangan-pandangan yang pelik-pelik dan juga kelesuan ulama. Kita kena faham betul-betul apa yang berlaku, dan
kena ingat betul-betul antara lain Allah Ta'ala nak harapkan amalan kita ni tak banyak apa kita buat. Kembali kepada ayat yang saya sebutkan tadi tu, yang di mula-mula awal permulaan perbincangan kita pada hari ini, ya. Kalau nak harap amalan kita, tak mungkin kita akan dapat masuk ke syurga. Kemungkinan kita akan dihumban kepada azab api neraka yang sangat dahsyat. Tapi Allah Ta'ala dah offer kita, ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin, nak agak aku bagi perniagaan, nak agak aku offer kepada kamu satu bisnes yang dapat selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ini soalan bocor ni, ataupun ini talian hayat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa dia? Beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala je. Tolak agama yang lain. Hanya iman kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tolak segala fahaman yang lain. Beriman kepada Allah Ta'ala. Wa rasulihi. Percaya pada Rasul. Perjuangan ini perjuangan Rasul. Tak tegakkan agama tegakkan agama Islam ini adalah perjuangan Nabi. Kita kena percaya dan kita kena sambut dan ikut. Kerana nanti di pada mahsyar nanti, siapa yang dapat bagi syafaat pada kita? Kalau tak, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasul. Yang seterusnya, watujahiduna fi sabilillah. Berjuang. Ki yang seterusnya berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Setengah orang dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia duduk kat rumah. Tak jadi. Ya. Boleh jugalah tapi tak jadilah. Tak jadi perniagaan yang disebut tadi tu. Beriman Allah dan Rasul perlu watujahiduna fi sabilillah. Saya kata tak, Allah Quran yang sebut, Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff. Cuba belak. Ya. Watujahiduna fi sabilillah. Berjuang pada jalan Allah Ta'ala bi amwalikum, dengan harta. Ada duit, derma, sumbang, infak, wakaf, sebagainya. Untuk fi sabilillah tadilah jalan Allah Ta'ala. Wa anfusikum, dan juga diri kita. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang paling baik kalau kamu tak mengetahui. Baik, saya tangguh dengan akhiri dengan ayat yang sebut tadi tu. InsyaAllah dengan kita faham perkara yang berlaku ini, kita cuba jaga diri kita dan juga agama kita. Saya akhiri dengan setakat pantun. Pergi ke kedai membeli pelikat, pergi bersama dengan Ahmad. Bagaimana nak selamat umat? Mungkar disekat, syariat diangkat. Sekadar itu pada hari ini. Wallahu alam. Mohon maaf atas keterlanjuran, dan juga kalau ada fakta yang silap dan sebagainya, mohon maklum. InsyaAllah kepada siapa yang sebarkan video ini, tolong maklum tentang kalau kesalahan yang saya gunakan sebagai, saya mohon maaf, mungkin terlepas pandang dan sebagainya. Kita hanya sekerdil manusia yang mungkin ada banyak kesalahan. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.